kita dapat mengubah persepsi, mengubah cara, mengubah kaedah untuk membaiki dan mengajak anak-anak muda untuk masuk ke dalam kawasan-kawasan ladang untuk bekerja di kawasan-kawasan tersebut. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, soal yang dibangkitkan tadi memang benar, tapi menuduh bahawa masalah sosial ini, masalah jenayah adalah berpunca daripada orang-orang luar sana tidak benar. Malah di parlimen telah disahkan kurang dari 10% daripada jenayah dilakukan oleh orang-orang dari luar, tapi selebihnya adalah dilakukan oleh orang-orang kita sendiri. Saudara-saudara, saya ingin cakap hanya satu perkara pada malam ini, yaitu satu hal yang penting bagi kita, terutama sekali pemimpin Satuan Kerja di Malaysia. Isu ini satu isu yang hangat diperkatakan akhir-akhir ini, yakni mengenai interpretasi atau terjemahan ke atas atau tafsiran ke atas Section 261A Akta Kesatuan Kerja tahun 1959. Bagi setengah daripada saudara ini tidak penting, tapi bagi sebagian besar dari pemimpin Kesatuan Kerja di Malaysia ini sangat penting. Tafsiran ini saudara-saudara sekalian telah dibuat oleh Ketua Pengarah Kesatuan Kerja baru-baru ini apabila beliau mengedarkan surat-surat kepada seluruh pemimpin Kesatuan Kerja di Malaysia. Yakni 261A ini antara lain menyatakan sekiranya seseorang pekerja yang menjadi anggota kesatuan dipecat daripada jawatan beliau, walaupun kes beliau masih lagi belum selesai di peringkat mahkamah atau sebagainya, beliau terlucut hak sebagai anggota, sebagai ahli kepada kesatuan yang berkenaan, sekaligus hilang kelayakan sebagai pemimpin Kesatuan Pekerja. Ini bahaya. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu Saudara J. Solomon sebagai Chief Agung kepada Kesatuan Kebangsaan Pekerja pada Bank atau National Union Bank Employees telah membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, yakni menahan atau menegah daripada pelaksanaan tafsiran ini. Saudara-saudara sekalian, sekiranya tafsiran ini dibuat, maka sebahagian besar daripada kesatuan pekerja di Malaysia ini akan hancur, akan habis. Contohnya mudah saja. Kalau saya sebagai presiden bekerja dengan sebuah syarikat A, majikan ini akan pecat saya. Begitu beliau pecat saya hilang kelayakan menjadi anggota. Bila hilang kelayakan menjadi anggota, saya hilang kelayakan menjadi presiden. Atau misalnya ambillah contoh saudara Nagaraja misalnya, sebagai contoh saja, dan betul ini, jangan saudara doakan jadi begini. Dan tak mau nanti ini jadi kenyataan. Katalah misalnya beliau dipecat oleh syarikat beliau, dia hilang kelayakan sebagai anggota sekaligus hilang kelayakan sebagai pemimpin. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini satu pindaan telah dibuat ke atas Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967. Section 30 Jadual 2 menyatakan bahawa sekiranya seseorang itu dipecat, kes beliau dirujuk ke mahkamah perusahaan hanya boleh bagi pampasan tak lebih daripada 24 bulan gaji. Majikan sekarang sudah siap satu dana. Saya tak tahu lah majikan ini, tapi kalau majikan lain dia siap satu dana, dia kata ini satu tabung untuk pecat pemimpin kesatuan. Kalau gaji dia 2.000, 24 bulan 48.000, bayar lawyer 15.000, 63.000, 65.000, taruh sebelah, pecat saja Sirsa Agung, pecat presiden, pecat bendahari, unit hancur. Saudara-saudara, apakah kita mau ini akan berlaku? Apakah kita mau hal ini berlaku? Nah, maknanya hanya sedikit saja yang mau unit, yang lain tak mau unit. Tadi bukan main hebat lagi bila kata nak buat CA dan sebagainya. Ini penyakit anggota-anggota kita.
Saudara-saudara, kita kena jelas dalam perjuangan ini. Saya ucap sabar kepada saudara J. Solomon dan kawan-kawan. Saya minta supaya ditukukan kepada beliau, kerana NUGI sanggup ambil kes ini, bawa ke mahkamah, dan setidak-tidaknya sampai bulan Januari tahun 2009 hal ini masih lagi berada dalam keadaan yang sama. Saya telah tulis surat kepada Menteri Sumber Manusia melalui fax, melalui pos laju, melalui pos biasa. Saya tulis dalam surat itu untuk memastikan dia dijawab. Rupa-rupanya Menteri Sumber Manusia ini sama juga macam Perdana Menteri, tak pandai jawab surat. Saya sebut ini sebab saya ada fact, bukan saya suka sebut. Saya bukan artinya nak pilihan raya besok, bukan. Saya cakap ini kerana ini kenyataan. Kita telah hantar 4 memorandum kepada Perdana Menteri, satu pun dia tak jawab. Satu daripada memorandum inilah mengenai gaji minimum. Tadi saudara Siva dah sebut, gaji minimum tak selesai lagi, Cola belum selesai lagi, walaupun saudara buat Coca-Cola belum selesai. Kita minta RM300, tak selesai lagi. Keadaan sekarang ini, minyak naik ini tak payah tunggu tongkat Ali, dia naik terus, dia turun lambat. Pasal apa suka ini? Saudara-saudara, kenaikan minyak ini memberi kesan kepada kita, dia turun slow, dia naik cepat. Jadi ringkasnya balik kepada soal tadi, kita telah membuat satu kenyataan bahawa soal bagaimana kementerian cuba mau menyebabkan kesatuan pekerja di Malaysia ini akan sedikit demi sedikit akan merosot. Kita telah nyatakan dengan jelas bahawa saya selaku Presiden kepada Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia atau NTUC akan bawa hal ini sama ada di dalam maupun di luar negeri. Jangan tuduh kita nanti bahwa kita apabila sampai satu-satu hal bawa hal ini ke negara lain. Bukan. Kita sudah beri ruang yang cukup kepada menteri, kepada pegawai-pegawai, tapi nampaknya mereka masih lagi tidak respon atas surat yang kita hantar, dan insya Allah kita akan mengambil satu tindakan yang tegas. Saudara J. Solomon telah mengambil satu tindakan undang-undang, insya Allah kita akan ambil tindakan yang tegas dalam hal ini. Dan kalau perlu, jika perlu, kita akan datang ke Putrajaya beramai.